Masa Nabi SAW berkata kullun nasi yaghdu, mana setiap manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan, yaghdu maksudnya dia akan berpagi pada setiap hari, maksudnya berusaha, bekerja, meneruskan kehidupan hariannya. Kemudian Nabi berkata, manusia pada setiap hari faba'i'un nafsahu, maka dia sebenarnya setiap hari apabila dia bekerja daripada subuh sampai ke zuhur, sampai kepada asar, maghrib, dia sebenarnya menjual dirinya. Dia panggil faba'i'un nafsahu, maksudnya diri kita yang paling berharga ni, masa daripada subuh, zuhur sampai asar tadi, maksudnya kita tadi bekerja. Jadi kepada siapakah kita bekerja? Jadi seolah-olah dia nak kata, sekiranya kamu bekerja kepada Allah, kamu seolah-olah menjual diri kamu kepada Allah. Sebab diri kita ni ialah barang, satu-satunya benda yang paling berharga yang kita miliki. Jadi sama ada kita menjual kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita menjual kepada sebaliknya. Kemudian Nabi SAW berkata, famu'atiquha, di pagi tersebut sekiranya kita menjual kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tadi mu'atiquha, memerdekakan dirinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Au mubiquha, tetapi sekiranya kita tadi menjual diri kita kepada iblis, syaitan dan seumpamanya, famubiquha, maka orang tadi sebenarnya membinasakan dirinya sendiri. Dan ini satu perkara yang penulis, maksudnya Nabi SAW nak ingatkan kepada kita, bahawa kita kena sentiasa memikirkan untuk mengeluarkan diri kita daripada api neraka. Maksudnya banyak doa yang kita baca, penutup kepada doa-doa tersebut seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Penutup ni ialah waqina azabannar. Setelah apa saja yang kita doa, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tetapi satu perkara yang mesti kita fokuskan ialah, adakah diriku dah terselamat daripada api neraka? Dan apabila kita baca doa kunut, kita akan baca wa barik lana fi ma a'taita wa qina syarra ma qadait. Lalu kita minta lindung daripada segala kejahatan. Dan Al-Quranul Karim ditutup dengan dua surah meminta lindung, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi maksudnya Nabi SAW nak beritahu kepada kita, setiap hari kita kena renung diri kita, adakah kita tadi telah mengeluarkan diri kita daripada api neraka tadi. Daripada api yang ulama syarahkan, api tadi ada tiga ya. Maksud pertama sekali ialah api syahwat. Maksud adakah kita masih lagi hidup semata-mata kerana syahwat, kerana pangkat, kerana dunia, kerana syahwat makan, seks dan seumpamanya. Itu ialah api yang pertama. Api yang kedua ialah narul qati'ah. Adakah kita masih duduk dalam neraka, terputusnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling ditakuti sekali ialah api yang ketiga, narus syaqawah. Maksudnya api kekufuran, menentang Allah Subhanahu Wa Taala, menentang Nabi Muhammad SAW, menghina wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan imam-imam mazhab dan seumpamanya. Maka itu ya tiga bentuk api yang kita kena fikirkan. Adakah kita tadi setiap hari bila kita bangun pagi tadi, kita dah terselamat ke belum daripada ketiga-tiga api tersebut? Jadi itulah Nabi SAW beringatkan kepada kita supaya merdekakanlah dirimu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup ni dalam syarah ni, penulis apabila dia nak apabila Nabi menyebut hendaklah kamu memerdekakan diri kamu daripada api, maka penulis akan membawa beberapa hadis dan beberapa kisah sebagai panduan kepada kita, bagaimanakah cara untuk kita mengeluarkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Api yang kita dah bincangkan tadi tiga tadi, api syahwat dan api terputus hubungan dengan Allah, dengan kekasih-kekasih Allah, dan yang ketiga ialah api kecelakaan. Jadi dalam syarah ni nyatakan bahawa sesiapa yang berkata, maksud dalam hadis, datang dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berkata pada waktu pagi subhanallah bihamdihi alfa marratin, sebanyak 1000 kali, faqad ishtara nafsahu minan nar, sesungguhnya dia telah membeli dirinya daripada min azabillah, daripada azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana min akhir yaumihi atiqan minan nar, dan dia tadi pada akhir siangnya akan menjadi orang yang dimerdekakan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, dalam syarah ni nyatakan, maksud ulama ahli sufi
telah berkata, siapa yang membaca la ilaha illallah sab'ina alfa marrah sebanyak 70,000 kali, a'taqallahu biha raqabatahu atau raqabat man qalaha lahu minan nar. Maksudnya Allah Ta'ala akan memerdekakan diri orang yang bertahlil sebanyak 70,000 kali, ataupun orang yang dihadiahkan tahlil tersebut daripada api neraka Allah. Maka nyatakan dalam syarah ni, ahli sufi mereka tadi menjaga, maksudnya mengamalkan amalan tersebut, dan mereka menyimpan 70,000 tadi bagi diri mereka sendiri, dan mereka tadi membacakan 70,000 tadi kepada ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia, sahabat-sahabat mereka. Maka dalam syarah dikatakan, fayambaghi lil insan an yaf'alaha, maka sepatutnya bagi manusia tadi mengamalkannya, iqtidaan bihim, kerana mengikut mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah, wa tabarrukan bi af'alihim, dan sebagai mengambil berkat daripada perbuatan mereka. Dan sebagai penutupnya, penulis bawa satu kisah. Dia kata diriwayatkan sesungguhnya ada seorang pemuda yang soleh dari kalangan ahli kasyaf, ibunya meninggal dunia. Maka pemuda tadi menjerit dan menangis dan pengsan. Maka ditanya apakah sebab pemuda tadi menjerit, menangis dan pengsan tadi. Dia kata, aku telah dikasyafkan kepadaku, aku melihat ibuku di dalam api neraka. Maka sebahagian daripada syekh dari kalangan ahli sufi yang hadir tadi, dia kata, sesungguhnya aku telah membertahlil sebanyak 70,000 kali, dan aku berniat sebenarnya 70,000 kali tadi untuk diriku sendiri. Tapi apabila aku melihat keadaan yang menimpa ibu kepada pemuda tersebut, maka dia berkata dalam hatinya, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kamu mengetahui aku telah bertahlil sebanyak 70,000 kali tahlil, dan aku berniat untuk menyimpannya bagi diriku, tetapi aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku membeli dengan tahlil tersebut ibu kepada pemuda ini daripada api neraka. Maka belum sempat syekh tadi menyempurnakan kalamnya, di dalam hatinya melainkan pemuda tadi telah tersenyum dan terzahir kegembiraannya amat sangat, dan berkata pemuda tadi, alhamdulillahillazi arani ummi, dia kata kepujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperlihatkan ibuku telah dikeluarkan daripada api neraka dan diarahkan agar dibawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai penutupnya lah. Kemudian akhir sekali penulis syarah berkata, sesungguhnya hadis yang sedang kita baca ni, hadis 23 ni adalah hadis yang amat agung, yang mengandungi pelbagai masalah-masalah penting dalam kaedah-kaedah agama. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga kita dapat mengamalkan tahlil tersebut. Cuma apabila kita ingin mengamalkan tahlil tadi, sebagai apabila kita ingin mempelajari sembahyang, kita kenalah mencari guru untuk mengajarkan kita syarat-syarat sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat sebelum masuk ke dalam sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang dan seumpamanya. Jadi betul juga apabila kita ingin mengamalkan tahlil 70,000 tadi, maka sebaiknya kita cari guru dahulu untuk kita belajar bagaimanakah kaifiat untuk kita bertahlil tadi. Apakah ada adab untuk berzikir, apakah adab sebelum masuk berzikir, adab semasa kita tadi berzikir, dan adab setelah kita tadi berzikir. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tahlil yang kita buat tadi, pertama sekali menerimanya untuk diri kita sendiri, dan moga-moga tahlil tadi kita boleh hadiahkan kepada orang-orang yang kita sayangi, seperti ibu bapa, orang yang amat berjasa kepada kita, ibu bapa, guru-guru, sahabat-sahabat dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfaz shaykhana Sayyid Salahuddin Al-Hasan Al-Husani warzuqna jami'an anwarahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.